Kumpulan 8. Welcome to our videos. Majikan antara kesejahteraan pekerja dan prestasi organisasi. Dari kami yaitu Ridwan, Hafif, Nazrul, Ivan, Syazwan, Jursia, Ainin, Akila, Fazlida, Nisa. Baiklah, kita akan masuk kepada bahagian pengenalan. Hubungan industri merupakan satu sistem yang mengkaji hubungan antara majikan, pekerja dan kerajaan di dalam konteks pekerjaan. Ia merangkumi proses perundingan, penyelesaian konflik, perlindungan hak pekerja, dasar kerja dan undang-undang buruh untuk memastikan tempat kerja yang harmoni, adil dan produktif. Dalam persekitaran kerja masa kini, majikan memegang tanggungjawab penting dalam memastikan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan prestasi organisasi. Di dalam konteks pengurusan sumber manusia, konsep majikan antara kesejahteraan pekerja dan prestasi organisasi merujuk kepada tanggungjawab majikan untuk menyeimbangkan kebajikan pekerja dengan keperluan organisasi untuk mencapai matlamatnya. Majikan bukan sahaja berperanan menyediakan pekerjaan, tetapi juga memastikan pekerja berada dalam keadaan sejahtera, iaitu merangkumi aspek fizikal, mental, emosi dan sosial yang menyumbang kepada motivasi serta kepuasan kerja. Kajian menunjukkan bahawa pekerja yang sejahtera akan lebih cenderung untuk bekerja dengan lebih produktif dan menunjukkan komitmen yang tinggi serta mengurangkan kadar ketidakhadiran dan konflik di tempat kerja. Kesejahteraan ini berhubung rapat dengan tahap motivasi kerja dan pencapaian organisasi. Dalam konteks hubungan industri, isu keseimbangan antara kebajikan pekerja dan prestasi organisasi sangat penting kerana ia menentukan tahap keharmonian di tempat kerja. Di Malaysia, perhatian terhadap kesejahteraan pekerja semakin meningkat selari dengan perubahan ekonomi dan dasar perundangan buruh. Kepentingan isu ini turut disokong oleh Undang-Undang Malaysia seperti Akta Kerja 1955 bagi memastikan hak pekerja dilindungi daripada segi waktu kerja, keselamatan dan gaji. Selain itu, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 pula mewajibkan majikan menyediakan persekitaran kerja yang selamat. Ini mewujudkan bahawa kesejahteraan pekerja bukan sahaja tuntutan moral, tetapi juga keperluan undang-undang dan strategi organisasi. Oleh itu, memahami peranan majikan dalam mengimbangi kesejahteraan pekerja dan prestasi organisasi merupakan asas penting bagi mewujudkan hubungan industri yang harmoni dan mampan. Majikan memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan pekerja kerana pekerja yang sejahtera akan lebih produktif, berkomitmen dan kurang cenderung untuk meninggalkan organisasi. Kebajikan pekerja yang terjamin juga akan membina budaya kerja yang positif, meningkatkan reputasi organisasi serta menarik bakat berkualiti. Okey, kali ini kita akan lihat kepada konsep teori unitaris. Yang pertama, konsep teori unitaris menjelaskan iaitu organisasi sebagai keluarga besar, di mana dia menjelaskan bahawa semua ahli organisasi dianggap sebagai satu keluarga di mana mereka mempunyai matlamat yang sama dan saling bekerjasama antara satu sama lain. Okey, yang kedua, matlamat tunggal. Okey, majikan dan pekerja sepatutnya mempunyai satu tujuan yang sama, iaitu kejayaan serta keuntungan organisasi dalam satu syarikat tersebut. Okey, yang terakhir, penekanan kesejahteraan dan kesetiaan. Kita dapat melihat perkara ini iaitu majikan hendaklah fokus kepada kesejahteraan pekerja dan organisasi tersebut agar berjalan dengan lancar. Seterusnya, pendekatan pluralis. Pertama adalah konflik adalah normal dan tidak dapat dielakkan, di mana dalam sesebuah organisasi mempunyai pelbagai kumpulan, iaitu majikan, pekerja dan kesatuan pekerja. Oleh itu, mereka mempunyai matlamat yang berbeza dan konflik adalah dianggap wajar. Kedua adalah kewujudan kuasa pelbagai pihak, di mana bukan sahaja majikan yang mempunyai kuasa, malah pekerja juga mempunyai kuasa untuk menyeimbangkan suara mereka. Seterusnya, rundingan kolektif sangat penting. Rundingan antara majikan dan pekerja dan kesatuan pekerja diperlukan bagi mencapai persetujuan bersama dalam isu pekerjaan seperti upah, keselamatan kerja dan syarat kerja. Seterusnya, peranan kerajaan sebagai pengantara.
Kerajaan berfungsi sebagai pengawal dan penggubal undang-undang untuk melindungi kedua-dua pihak dan mencegah ketidakadilan. Akhir sekali adalah organisasi sebagai medan persaingan kepentingan. Organisasi tidak dilihat sebagai satu unit harmoni, sebaliknya sebagai tempat pelbagai kumpulan bersaing dan bekerja sama mengikut peraturan dan sistem. Seterusnya, pendekatan teori Marxis. Pertama adalah konflik keras antara pekerja dan majikan, di mana majikan mengeksploitasi pekerja demi keuntungan. Seterusnya, eksploitasi buruh sebagai asas sistem kapitalis, di mana majikan mendapat keuntungan dengan membayar pekerja kurang daripada nilai sebenar tenaga mereka. Seterusnya adalah hubungan industri sebagai alat kawalan kapitalis. Undang-undang, buruh, kesatuan sekerja dan perundingan hanya wujud untuk mengekalkan kuasa majikan dan melindungi sistem kapitalis, bukan benar-benar membela pekerja. Seterusnya, perubahan hanya melalui revolusi dan kesedaran kelas. Marxis percaya keadilan sebenar hanya boleh dicapai jika pekerja menyadari penindasan yang berlaku dan bangkit untuk mengubah sistem, bukan sekadar berunding. Akhir sekali ialah penolakan terhadap idea harmoni industri. Tidak seperti teori unitaris dan pluralis yang coba mengekalkan kestabilan. Marxis melihat konflik sebagai asas kepada perubahan struktur sosial dan ekonomi. Hari ini saya akan menerangkan secara ringkas tentang model Dunlop dan kaitan dengan kesejahteraan pekerja serta prestasi organisasi. Model Dunlop menjelaskan bahawa hubungan industri berlaku dalam satu sistem yang melibatkan tiga pelaku utama, iaitu majikan, pekerja dan kerajaan. Ketiga-tiga pihak ini sentiasa berinteraksi membentuk peraturan kerja seperti gaji, waktu kerja, keselamatan dan faedah. Model ini juga dipengaruhi oleh tiga faktor persekitaran, iaitu teknologi, pasaran, buruh dan dasar kerajaan. Persekitaran inilah yang menentukan bagaimana majikan dan pekerja membuat keputusan. Dalam konteks majikan, model Dunlop menunjukkan bahawa majikan perlu mengimbangi kesejahteraan pekerja dengan keperluan organisasi. Contohnya, menyediakan gaji yang adil, beban kerja yang terkawal, latihan dan tempat kerja yang selamat. Bila pekerja sejahtera, mereka lebih produktif, lebih bermotivasi dan lebih setia kepada organisasi. Kesannya, prestasi organisasi turut meningkat, hubungan kerja menjadi lebih harmoni dan operasi syarikat lebih stabil. Kesimpulannya, model Dunlop membantu menjelaskan bahawa kesejahteraan pekerja bukan sekadar tanggungjawab sosial, tetapi juga faktor penting untuk meningkatkan prestasi organisasi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang cabaran utama yang dihadapi oleh majikan dalam menyeimbangkan prestasi organisasi dan kesejahteraan pekerja. Cabaran pertama yang dihadapi oleh majikan ialah cabaran matlamat dan nilai bersama. Apabila matlamat majikan dan pekerja tidak selari, pekerja sukar melaksanakan tugas dengan berkesan, sekaligus menjejaskan prestasi organisasi. Cabaran kedua pula ialah masalah disiplin pekerja. Jika majikan terlalu fokus pada kesejahteraan hingga pekerja berada dalam comfort zone, tahap disiplin boleh merosot dan prestasi kerja akan menurun. Cabaran ketiga ialah undangan dengan kesatuan sekerja. Tuntutan melibatkan gaji, faedah dan syarat kerja kadang-kala melebihi kemampuan kewangan syarikat, menyebabkan perundingan menjadi sukar. Akhir sekali ialah pelaksanaan work-life balance. Walaupun flexibility memberi manfaat kepada pekerja, majikan berdepan cabaran pengurusan seperti penyelarasan jadual dan productivity. Kesejahteraan pekerja sangat penting kerana ia terus mempengaruhi prestasi organisasi. Bila pekerja sihat dan bermotivasi, produktiviti naik, kualiti kerja lebih baik dan kehadiran pun meningkat. Tapi kalau kesejahteraan diabaikan, banyak masalah boleh berlaku dan mengganggu keharmonian tempat kerja. Oleh itu, terdapat kesan positif dan kesan negatif antara kesejahteraan pekerja dalam prestasi organisasi. Antara kesan positif antara kesejahteraan pekerja dalam prestasi organisasi adalah 3. Yang pertama ialah berlakunya peningkatan produktiviti dan kecekapan. Yang kedua, berlakunya penglibatan pekerja menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, berlakunya peningkatan prestasi dan tahap
keberkesanan sesebuah organisasi. Namun terdapat kesan negatif antara kesejahteraan pekerja dalam prestasi organisasi sekiranya tidak wujud. Yang pertama ialah berlakunya konflik antara majikan dan pekerja. Dan yang kedua, berlakunya peningkatan masalah kesihatan mental dan fizikal. Dan yang ketiga, wujud budaya kerja negatif dan toksik dalam organisasi pekerja. Kesimpulannya, kesejahteraan pekerja sangat penting untuk menjaga keharmonian dan kejayaan organisasi. Bila dijaga, motivasi dan produktiviti meningkat. Tapi kalau diabaikan, konflik, masalah kesihatan dan budaya toksik akan muncul. Jadi, semua organisasi perlu memastikan kesejahteraan pekerja sentiasa diberi perhatian. Hari ini saya akan kongsikan 3 prospek pelaksanaan majikan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dalam prestasi organisasi. Yang pertama adalah melalui latihan dan pembangunan berterusan. Latihan sudah semestinya akan membantu pekerja meningkatkan kemahiran, motivasi dan peluang kerjaya. Prospek pelaksanaan yang kedua pula adalah pengiktirafan dan bonus. Sebagai contoh, memberi penghargaan terhadap prestasi cemerlang boleh meningkatkan semangat pekerja dan mendorong mereka bekerja dengan lebih baik. Yang ketiga pula adalah fleksibiliti kerja. Apabila pekerja boleh menyesuaikan jadual dengan kehidupan seharian mereka, mereka akan menjadi lebih produktif dan puas hati. Secara ringkasnya, 3 strategi ini dapat menyokong kesejahteraan pekerja dan memperkukuh prestasi organisasi. Seterusnya, saya akan membentangkan cadangan penyelesaian untuk memastikan kesejahteraan pekerja dapat diseimbangkan dengan prestasi organisasi. Cadangan yang pertama ialah menyeimbangkan kebajikan pekerja dan prestasi organisasi. Majikan perlu melihat kebajikan sebagai satu pelaburan yang memberikan pulangan melalui peningkatan produktiviti, pengurangan ketidakhadiran, serta penjimatan kos kesihatan. Program yang perlu diberi keutamaan termasuk keselamatan, kesihatan mental, dan ergonomi. Cadangan kedua ialah perubahan teknologi dan peningkatan kemahiran. Majikan disarankan membangunkan ekosistem pembelajaran berterusan atau continuous learning supaya pekerja kekal relevan dan bersedia menghadapi perubahan teknologi. Pendekatan ini membantu organisasi kekal lebih kompetitif. Bagi cadangan penyelesaian yang ketiga pula ialah meningkatkan disiplin dan accountability melalui keterlibatan pekerja. Melalui sistem agreement on objective, matlamat kerja ditetapkan secara bersama antara majikan dan pekerja. Teori MBO menjelaskan bahawa apabila pekerja terlibat dalam proses penetapan matlamat, komitmen dan tanggungjawab mereka akan meningkat. Hai, secara keseluruhannya, kesejahteraan pekerja dan prestasi mereka merupakan elemen sangat penting dan bergantung antara satu sama lain terutama dalam industri moden ini. Oleh itu, kajian kita membuktikan bahawa peranan majikan sangatlah penting dalam pengurusan sumber manusia sistematik, pematuhan undang-undang dan juga penerapan teori-teori seperti unitaris, Marxist, pluralis dan juga model dan law. Walaupun teori-teori ini mempunyai dinamika yang berbeza, tetapi mempunyai 3 matlamat yang sama, iaitu mencapai keadilan, komunikasi yang berkesan dan juga kesejahteraan pekerja. Oleh itu, majikan haruslah memainkan peranan yang aktif dalam memastikan persekitaran kerja yang kondusif, adil dan juga menggalakkan perkembangan kerja.